Baik tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri berikutnya untuk tadabbur kontok yang ke-267. Tuan-tuan, di saat saya tengah bercakap ni tuan-tuan, baru 7.20 pagi hari ini adalah video rakaman. Saya rakam sedikit awal sebab saya ada urusan tergempar lepas ni. Tapi saya tak mau batalkan tadabbur kontok hari ni. So saya buat recording ini seringkas mungkin lah. Tuan-tuan, minta maaf. Saya tak boleh nak live bersama tuan-tuan. Dan recording ni pun dia tak berapa sempurna sangat. Tapi insya-Allah kita akan tetap bertadabbur kontok seperti biasa hari ini. Hari ini tadabbur kontok yang ke-267 bercakap tentang tema apa? Masih bercakap tentang tema istiqamah. Jom kita recall apa yang telah kita discuss sebelum ini tentang tema istiqamah. Pertama, istiqamah adalah kekal melurus di atas jalan lurus. Yang kedua, tak keluar. Yang kedua, mula istiqamah dengan yang kecil-kecil. Yang ketiga, kebaikan kecil yang istiqamah adalah besar. Yang keempat, istiqamah dengan membaiki kualiti amalan. Yang kelima, fokus istiqamah kualiti bukan kuantiti. Yang keenam, lebih jitu dan lebih persis jika kita istiqamah. Yang ketujuh, istiqamah menambah ilmu bermanfaat. Yang kelapan, istiqamah menambah petunjuk. Sembilan, istiqamah membawa ketakwaan. Yang ke-10, istiqamah buat syaitan tidak berupaya. Yang ke-11, Allah menghargai istiqamah yang sukarela. Yang ke-12, kita mampu istiqamah kalau kita tak buat alasan. Dan kelas hari ini kita semak firman Allah daripada surah At-Tin, surah yang ke-95 ayat 5 hingga 6. Mungkin tuan-tuan boleh tulis di bawah surah At-Tin, surah yang ke-95 ayat 5 sehingga ayat yang ke-6. Dua ayat sahaja. Surah At-Tin, surah yang tuan-tuan hafal pun kemungkinannya. Surah yang anak-anak kita di sekolah pun hafal. Surah At-Tin. Surah At-Tin bercakap tentang satu isu, iaitu isu satu orang manusia yang diciptakan sebaik-baiknya. Kita ni ahsani taqwim, diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Namun tuan-tuan, kita nak bicara tentang istiqamah. Manusia yang dicipta sebaik-baiknya ni terkadang ada waktu teruk kita. Bila waktu teruk kita? Waktu teruk kita adalah apabila kita tidak lagi berada di kemuncak penciptaan terbaik kita. Seperti mana firman Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami cipta manusia itu, orang itu dalam ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk penciptaan. Ya, kita manusia ni terkadang tangan boleh angkat, kaki boleh berjalan, mata pun masih terang, lidah pun fasih berbicara, gigi pun penuh lagi menyebabkan kita boleh menuturkan kata-kata dengan baik, makan pun boleh makan dengan baik, tangan boleh angkat, kaki boleh berjalan, hidung tidak berair, rambut masih ada. Kita ahsani taqwim. Kita boleh berdiri, boleh duduk, boleh rokok, boleh baring, boleh berlari, boleh berjalan. Ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun tuan-tuan, ayat hujung tu, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami menolak orang itu, dia jadi keadaan asfala safilin, rendah yang paling rendah, atau dalam bahasa biasanya serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami tolak orang itu jadi rendah serendah-rendahnya. Macam mana satu orang itu ditolak rendah serendah-rendahnya? Saya cuma nak bawa satu sudut pandang sahaja pagi ini. Kita boleh angkat tangan sekarang, tapi satu masa akan datang nak angkat tangan pun sakit. Kita boleh berlari sekarang, satu hari nanti nak berlari pun dah tak boleh. Kita boleh berdiri dan rokok dengan baik hari ini, sujud dengan baik hari ini. Ahsani taqwim.
Satu hari nak rokok sakit belakang, nak sujud sakit lutut. Maksudnya Allah menolak kita dalam keadaan rendah, serendah-rendahnya. Hari ini kita boleh berbicara fasih. Satu hari kita ditolak rendah, serendah-rendahnya. Nak baca Quran pun dah tak fasih dah. Hari ni nak sebut iqlab, ikhfa, idgham tu gigi masih lengkap, lidah masih berupaya. Satu hari gigi tak cukup, nak sebut ha pun tak betul, nak sebut ha dengan ha pun tak kena sebab gigi kita dah tak lengkap. Nak sebut sin dengan sad pun dah susah dah pada waktu tu. Summa radadnahu asfala safilin. Kita ditolak rendah, serendah-rendahnya. Hari ini jiwa kita ataupun akal kita masih celak, kita masih boleh fokus. Satu hari kita cepat mengantuk, satu hari kita dah tak boleh nak fokus sangat, satu hari kita akan ditolak rendah, serendah-rendahnya. Maka tuan-tuan, bolehkah tuan-tuan bersetuju dengan saya bahawa sewaktu kita ahsan takwim, sewaktu kita diciptakan dengan penciptaan yang sebaik-baiknya, banyak benda yang kita boleh capai, termasuk untuk agama Allah, termasuk untuk beribadah kepada Allah. Tapi sewaktu kita asfala safilin, sewaktu kita ditolak rendah serendah-rendahnya, kita dah tak boleh nak capai benda yang kita capai dahulu. Kita dah tak boleh nak buat benda yang kita buat dahulu sewaktu kita dalam keadaan yang ahsan takwim. Maka macam mana kita nak capai kebaikan ataupun capai pahala yang setanding dengan zaman kita boleh berdiri, berlari, bertutur dengan fasih dahulu? Maka tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat berikutnya, asfala safilin, orang yang ditolak rendah serendah-rendahnya, illal lazina amanu wa amilus salihat, melainkan untuk orang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Saya cukup suka ayat terakhir tu. Orang semuanya diciptakan sebaik-baiknya, kemudian semua orang akan ditolak rendah serendah-rendahnya, illa kecuali allazina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman dan beramal soleh, walaupun dia menjadi rendah serendah-rendahnya, falahum ajruhum falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka dapat ganjaran yang non-stop, tidak putus-putus. Saya ulang balik tuan-tuan, semua orang diciptakan sebaik-baik penciptaan. Satu hari kita akan jadi serendah-rendah keadaan penciptaan. Orang yang dalam keadaan rendah serendah-rendah penciptaan itu, jikalau dia beriman, kalau dia beramal soleh, maka falahum ajrun ghairu mamnun. Dia dapat ganjaran yang non-stop. Maka apa maksudnya? Apa kaitan dengan istiqamah? Satu orang yang dia sekarang boleh berlari, satu orang yang sekarang boleh berdiri dan rokok dengan baik, lalu dia istiqamah untuk berdiri dan rokok dengan baik hari ini, di saat dia masih kuat ini, dia rokok, sujud, membaca Quran, beribadah kepada Allah dengan baik. Satu hari apabila dia telah pun sakit, dia nak rokok pun tak boleh, nak berlari pun tak boleh dah pada waktu tu, tetap dia dapat ganjaran non-stop. Sebab apa? Sebab dia istiqamah sewaktu dia berpeluang dahulu. Dulu dia boleh rokok, dulu dia rokok. Sekarang sakit belakang tak boleh rokok. Namun Allah catat pahala seperti pahala dia rokok yang biasa. Dulu gigi penuh, lidah fasih, dia reti baca Quran, dia mahir baca Quran, dia membaca Al-Quran. Lalu apabila satu hari Allah tarik nikmat tersebut, gigi dah cabut dah, lidah pun dah pelak dah waktu tu. Namun kerana dia beristiqamah dahulu, sewaktu sebelum Allah tarik semua benda ni, untuknya ganjaran yang tak putus-putus. Lebih baik lagi apabila contoh, satu orang yang boleh rokok dahulu, sekarang tak boleh rokok, dah sakit belakang, namun dia tetap cuba sehabis baik. Istiqamah. Cuma istiqamahnya taklah sehebat dulu, tapi dia tetap istiqamah. Dulu dia rokok, hari ini pun dia rokok dalam keadaan dia ditolak rendah serendah-rendahnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Untuknya ganjaran yang tidak putus-putus. Kesimpulannya apa tuan-tuan? Istiqamah untuk ganjaran tak putus-putus. Kita nak istiqamah sampai bila? Kita nak istiqamah sampai tercatat untuk kita ganjaran yang tak putus-putus. Istiqamah sampai dapat ganjaran yang tak putus-putus. Komen di bawah tuan-tuan. Komen di bawah. Istiqamah untuk ganjaran tak putus-putus. Komen di bawah.
istiqamah untuk ganjaran tak putus-putus. Komen di bawah, istiqamah untuk ganjaran tak putus-putus. Kita istiqamah ini, aim kita adalah supaya mana-mana ibadah yang kita sedang buat, maka Allah melayakkan kita untuk dapat ganjaran yang tak putus-putus, non-stop. Bila sebut tak putus-putus, non-stop, non-stop sampai bila? Non-stop sampai masuk syurga. Allahu alam, kita tak tahu amalan kita yang mana yang bawa kita masuk syurga. Cukup dengan satu amalan yang melayakkan kita untuk dapat ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tak putus-putus. Cukup dengan satu amalan ini saja untuk membawa kita masuk syurga. Cuma amalan yang mana? Wallahu alam. Sebab itu, pilih satu amalan yang ada dalam hidup kita ni, beristiqamahlah dengan amalan itu, buat sungguh-sungguh amalan itu. Semoga-moga satu amalan yang kecil itu, namun istiqamah, akan membawa kita untuk masuk syurga kerana ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tak putus-putus. Komen di bawah, istiqamah untuk ganjaran yang tak putus-putus. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Tuan-tuan, sedikit pengumuman. Pengumumannya adalah tentang hari Khamis ini, 9 malam. Khamis ini 9 malam, kita ada Q&A Al-Quran bahagian ke-12. Posternya akan saya sebarkan nanti di WhatsApp, di grup apa semua, dan ada di wall Facebook saya sekarang. Mohon agar tuan-tuan kongsikan, wawakan kepada orang-orang lain. Siapa nak bertanya soalan, dah boleh bertanya mulai sekarang. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif-insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.